Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi lagi dihormati pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadil Imam dan Bilal yang bertugas, dan seluruh ahli jemaah, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta bimbingan daripadanya, kita semua dalam naungan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat doa para malaikat yang mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pengajian tafsir kita pada malam ini. Masih kita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minina 'asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Maksudnya, oleh itu berperanglah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada jalan Allah, yakni untuk membela Islam dari pencerobohan musuh. Tidaklah engkau diberati selain daripada kewajipanmu sendiri, dan berikanlah perangsang kepada orang-orang yang beriman supaya turut berjuang dengan gagah berani menentang musuh Allah. Mudah-mudahan Allah menahan bahaya serangan orang-orang yang kafir itu. Dan ingatlah Allah Maha Besar kekuatannya dan amat berat pula balasan azab siksanya. Sesiapa yang memberikan syafaat yang baik, nescaya dia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Dan sesiapa yang memberikan syafaat yang buruk, nescaya dia akan mendapat bahagian dosa daripadanya. Dan ingatlah Allah Maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu.
Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat, yakni seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah ia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah senantiasa menghitung akan tiap-tiap sesuatu. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya. Sesungguhnya dialah Allah akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada syak padanya. Dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maka apakah yang menyebabkan kamu berpecah menjadi dua golongan terhadap kaum munafik itu, padahal Allah telah menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran disebabkan apa yang telah mereka usahakan? Adakah kamu pula hendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah, padahal sesiapa yang telah disesatkan Allah maka engkau tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkan dia. Surah An-Nisa ayat 84 hingga 88. Ayat yang kita baca pada malam ini dikategorikan ayat Madaniyah, dan ayat ini merupakan ayat yang berbentuk targhib kepada jihad, yakni galakan dan motivasi serta tuntutan Allah terhadap orang-orang yang beriman, yang khususnya ditujukan kepada pemerintah ataupun pemimpin. Tetapi nisbah pada ayat ini khusus kepada Nabi SAW sebagai pemimpin umat Islam yang mentadbir dan memerintah pada zaman itu ataupun pada zaman kegemilangan Islam. Dan bagaimana ayat ini memberi suatu tuntutan, kewajipan bagi golongan yang bergelar khalifah, yang mana kita semua sedia maklum bahawa kewujudan kita di alam dunia ini yang bergelar manusia ada 3 tujuan yang mesti dilaksanakan ataupun 3 KPI asas. Yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah, dan yang ketiga sebagai golongan yang menunaikan amanah. Dalam perkara ibadah kita sedia maklum, di sana merangkumi ibadah khusus, ibadah sunat dan ibadah umum. Adapun perkara khalifah ialah perkara tuntutan dalam menegakkan syariat Allah yang berkait dengan pemerintahan, yang dihuraikan oleh ulama iqamatuddin wa siyasatud dunyabi, menegakkan dan meninggikan agama Allah mengatasi segala-galanya, merangkumi kehidupan secara individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Mesti dilaksanakan perkara itu, kalau tidak berdosa. Dan yang ketiga dalam menunaikan amanah, ianya merupakan perkara yang dipertanggungjawabkan, yang akan ditanya oleh Allah. Termasuklah amanah dalam untuk memastikan kebatilan dan kemungkaran dicegah dengan mendaulatkan hukum hakam Allah yang merangkumi padanya hukum hudud, hukum qisas, ta'zir dan yang berkaitan dengannya. Maka inilah yang merangkumi melalui ayat yang kita baca ini bagaimana galakan Allah ataupun targhib kepada Nabi SAW dan sekaligus kepada para pemimpin orang-orang Islam, pemimpin yang bergelar khalifah, untuk melaksanakan suatu tanggungjawab berperang pada jalan Allah untuk membela Islam. Sebab itu Allah memulakan dengan menyatakan faqatil fi sabilillah. Ini suruhan, arahan Allah. Berperanglah wahai Muhammad pada jalan Allah untuk membela Islam dari pencerobohan musuh.
Kita sedia maklum ketika Nabi berada di Madinah, Nabi memiliki tapak pemerintahan. Berbeza dengan keadaan Nabi di Mekah sebelum berhijrah, Nabi tidak ada kuasa pemerintahan. Sebab itu tidak ada ayat jihad turun pada zaman ataupun di saat Nabi berada di Mekah. Yang disuruh hanyalah kepada mengesakan Allah, beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat jihad ini, termasuklah di saat Nabi sudah melangkah berpindah, yakni berhijrah ke Madinah dalam memiliki sebuah kedaulatan negara Islam yang melaksanakan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila berlakunya sesuatu pencerobohan, usaha-usaha jahat untuk apa? Untuk menggagalkan kedaulatan pemerintahan yang berteraskan syariat Allah, wajib bagi pemimpin Islam dan orang-orang Islam di bawah pemerintahan pemimpin Islam itu bangkit berjihad melawan pencerobohan tersebut. Wajib, bukan sunat. Maka bila wajib, termasuklah ayat ini. Apabila ada usaha-usaha jahat di kalangan orang-orang yang memusuhi agama Allah, sama ada terang-terang dinamakan musyrikin, kafirin, ataupun di kalangan orang-orang munafik yang sudah tahu kebenaran ayat-ayat Allah tetapi mereka engkar dan melawannya, di samping mereka menzahirkan sokongan kepada Islam tetapi hatinya menentang dan benci akan Islam, kufur akan Islam. Lalu mereka berusaha untuk menggagalkan dan memadamkan cahaya petunjuk Islam. Tetapi di sinilah hakikatnya, pada ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka kalangan kafir yang memusuhi agama Allah berusaha untuk memadamkan cahaya petunjuk Islam, sehingga mereka menganggap cahaya petunjuk Islam ini macam api-api pelita yang boleh dihembuskan dengan mulut-mulut mereka. Tetapi malangnya sangkaan mereka itu salah. Islam akan dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran, yakni petunjuk, iaitulah Islam merangkumi padanya, dan kami jugalah yang akan memeliharanya. Maka begitulah ayat dalam surah As-Saff, Allah Ta'ala menyebut wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya, yakni petunjuk Islam, kedaulatan Islam, walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Maka ayat ini menjadi satu targhib, satu motivasi, mendorong orang-orang Islam, orang-orang beriman, termasuklah Nabi SAW sebagai khalifah dan pemimpin umat Islam, dan sekaligus menjadi panduan dan pengajaran bagi kita umat Islam yang hari ini yang tak sempat hidup pada zaman Rasulullah. Maka kita ada pemimpin Islam yang beramal, yang berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah hakikatnya, apabila Islam ini diusahakan untuk ditegakkan, maka tidak sunyi daripada serangan-serangan dan usaha-usaha jahat di kalangan musyrikin, munafikin yang ada hidup atas muka bumi ini. Sepanjang zaman akan ada watak-watak ini. Inilah dia Al-Quran sebagai mukjizat ilmu. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Petunjuk kepada manusia dan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka sebab itulah untungnya kita umat Rasulullah ini, sebab Allah kurniakan Al-Quran kepada kita. Tapi kalau Quran tak mau guna pakai juga, tak mau rojok, tak mau beramal, tak mau dilaksanakan dalam urusan kehidupan seharian, maka tunggulah saat jauhnya hidayah Allah ataupun rahmat Allah menaungi kehidupan kita semua. Maka sebab itu bila Allah memerintahkan
Berperanglah pada jalan Allah untuk membela Islam dari pencerobohan musuh. Tidaklah engkau diberati selain daripada kewajipanmu sendiri. Andai kata di kalangan sahabat yang tidak mahu ikut Nabi berjihad, berjuang Islam pada waktu itu pun tetap menjadi kewajipan bagi Rasulullah, walaupun tinggal seorang diri pun. Untuk apa? Mendaulatkan Islam dan menjaga daripada diceroboh oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Sampai tahap begitu tuntutan wajib untuk menjaga kedaulatan Islam. Dan kalau Nabi dah tidak ada, bila ada pemimpin Islam, wajib bagi mereka menjaga daripada Islam ini diceroboh. Khususnya negara kita hari ini, negara Malaysia yang sudah disedia maklum selepas mengecapi kemerdekaan, telah meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Maka bila letak Islam sebagai agama persekutuan, menandakan apa? Negara kita ada undang-undang ataupun perlembagaan yang meletakkan asasnya Islam sebagai agama rasmi dalam negara kita. Tapi bila ada usaha-usaha hari ini yang tak bertanggungjawab oleh golongan tertentu, bahkan di kalangan orang Islam sendiri, membantu untuk berusaha dalam merungkai kedaulatan Islam sebagai agama persekutuan, sehingga nak ditukar kepada hak sama rata agama, maka tangan-tangan itu ialah tangan-tangan yang berdosa, yang merupakan penceroboh kepada kedaulatan Islam dalam negara kita, khususnya pada hari ini. Wajib orang Islam bangkit. Sebab itulah bila ada usaha nak meratifikasikan ISET pada tahun lepas, berlakunya himpunan besar-besaran di kalangan pemimpin-pemimpin orang Islam dan NGO serta rakyat Malaysia yang beragama Islam maupun yang tidak Islam, yang faham akan usaha-usaha jahat yang tidak bertanggungjawab oleh golongan tertentu ini. Maka berlakunya himpunan bantah ISET pada bulan 12 tahun lepas. Maka sesiapa yang pergi bersama, yang menyokong bersama dan mendukung usaha itu bersama, pahalanya besar. Dengan usaha tadi dapat menyelamatkan usaha-usaha yang tak bertanggungjawab untuk menjadikan ataupun untuk merungkai Islam sebagai agama persekutuan kepada hak sama rata agama. Ini penting kita faham agama ni. Ini penting kita baca Quran ni. Ini penting kita ambil perkembangan politik ni. Ini bendanya. Ni duk main kata politik suku, agama suku. Tu 3 suku jadi tu. Tak tahu kala. Yang penting kenyang perut sendiri je. Ada kerja sudah, cukuplah. Anak boleh pergi sekolah, cukuplah. Aku ada rumah, aku ada kenderaan, cukup tambah cara hak ehwal politik. Ini bodoh namanya. Biar mu cerdik 4, 5, 6 lapis, belajar tinggi sampai PhD, doktor falsafah pun akhir kepala sampah pada agama dan masyarakat. Ini kena faham. Ini tujuan kita belajar Quran. Tujuan kita memahami dan menghayatinya, yang merangkumi tuntutan untuk kita bertanggungjawab melaksanakan gerak kerja amanah yang Allah berikan kepada kita. Hidup atas dunia bukan nak kenyang perut kita saja, bukan untuk survive, untuk hidup, untuk memuaskan nafsu kita dan memenuhi fitrah kejadian kita saja. Di sana ada tujuan dan matlamatnya yang Allah letak sebagai KPI asas, sebagai khalifah, iqamatuddin, tegakkan agama, yang kita semua berperanan dan bertanggungjawab dengannya. Maka begitulah kedudukannya juga bagi Nabi SAW. Apabila Islam telah berdaulat di Madinah, maka bila ada usaha-usaha jahat nak cuba merungkai kedaulatan Islam di Madinah, wajib untuk apa? Berjihad fi sabilillah. Faqatil fi sabilillah. Zaman Nabi melibatkan apa? Turun ke medan perang, mengangkat senjata yang boleh melibatkan pertumpahan darah dan hilangnya nyawa. Cuma zaman kita tak pakai dah pendekatan mengangkat senjata. Zaman kita berbeza mengikut uruf, mengikut suasana dan keadaan. Sebab kita negara yang sudah mengecapi kemerdekaan dengan telah pun bersetuju meletakkan dasar ataupun sesuatu urusan untuk mengubah sistem pemerintahan dengan demokrasi pilihan raya.
Maka sebab tu pilihan raya ni perkara yang wajib kita ambil perjalanan dia. Biarlah orang kata apa, politik ni kotor ustaz. Politik tu sebab kotornya muak kotor. Bila politik ni Islam yang memandu dan memantau, tak kotor. Hak jadi kotor tu apa? Politik yang menguasai Islam. Itu yang jadi kotor. Kalau Islam yang menguasai perjalanan politik, takkan kotor. Macam hari ni bila dah berlaku, naik atas dasar tipu sana, tipu sini, ampu sana, ampu sini, kencing sana, kencing sini, hacim pering merata-rata. Kemudian manipulasikan ayat Allah untuk menghalalkan matlamatnya. Rahmatan lil alamin, bertoleransi dengan LGBT. Rahmatan lil alamin, bertoleransi dalam perkara pluralism. Rahmatan lil alamin, bertoleransi dengan pengganas yang menentang kedaulatan Islam. Ini masalah. Ini yang kita kena fahami tujuan kita belajar Quran ni. Main duk baca zaman Nabi saja, kita pun tak baca ikut zaman kita pun zoom selesa. Oh, zaman Nabi memang dah, zaman kita alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah masih selamat lagi, tapi dalam keadaan leka tak sedar dah. IC 1000 keping dah yang telah dibongkarkan, dijual kepada siapa? Pak Mak Pak Abu. Jual pada Acong. Jual pada siapa? Nama tak apa-apa, doktor sebut belik dah lidah sebut. Ini masalah yang berlaku. Inilah apabila Allah memerintahkan supaya apa? Faqatil fi sabilillah, berjihad, bangkit, bina kekuatan semula umat Islam. Supaya di sana ada roh, di sana ada suatu nilai yang memberi kepada kekuatan umat Islam, termasuklah usaha untuk menyatukan umat Islam yang sedang berpecah belah. Bila ada usaha-usaha penyatuan umat macam 14 September baru ni, kita mesti mendokongnya. Mesti kita sama-sama support. Di situ membawa kepada kita mengembalikan semula apa yang Allah perintahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Inilah titik persamaan yang membawa kepada penyatuan umat. Apa dia? Atas dasar Islam, akidah, tauhid. Walaupun di sana kepelbagaian ideologi, tapi bila kembali kepada Islam, tolak semua ideologi yang mengarut, yang merosakkan, yang memecah belahkan kita. Maka insya-Allah bila kita dapat rasa keseronokan dan kemanisan nilai penyatuan tadi, insya-Allah ideologi yang mengarut tu dia tak pakai dah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Ini yang kita harapkan. Kalau dulu taksub dengan sekular, mudah-mudahan dengan kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan dipimpin oleh alim ulama yang jujur dan ikhlas, insya-Allah tak ambuh dah pakai sekularisme. Ini yang kita harapkan. Maka sebab itulah bila kita belajar ayat ni cukup bermakna dan cukup sesuai dengan suasana dan keadaan semasa kita yang ada pada hari ini. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Walaupun dalam keadaan bila kita bangkit berjihad menegakkan kebenaran ini, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan memberi suatu jaminan kepada kita. Apa jaminan Allah? Allah menahan bahaya serangan orang-orang yang kafir itu daripada terkena kepada orang-orang Islam yang beriman. Allah memberi jaminan. Sebab itu kita jangan takut bila berdiri atas kebenaran. Inilah kaitannya iman, Islam, akidah dan ketakwaan. Ini dia. Kalau kita minta sama dengan Allah ketika kita solat, ihdinas siratal mustaqim, inilah bendanya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus macam mana? Bukan macam highway tu. Highway pun berenjuk-renjuk. Lubang sana, lubang, lekak tu, lekak sini. Yang kita nak al-mustaqim di sini apa? Allazina an'amta alaihim
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah kalangan jalan orang-orang di kalangan nabi-nabi yang diberikan nikmat Allah ke atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, kalangan nabi-nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang yang syahid dalam memperjuangkan kebenaran, was-salihin, dan orang-orang yang beramal dengan amal yang soleh. Ini yang kita mohon kepada Allah, agar kita mendapat kekuatan tersebut untuk menjadikan kita ada kemampuan melibatkan diri dengan kerja-kerja mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berjuang untuk menjaga kedaulatan Islam. Tak kira apa latar belakang kita. Tak nanti ustaz dengan alim ulama sahaja. Sama ada kita background guru, engineer, doktor, petani, nelayan, peniaga, apa saja kita pun, kita akan ada rasa tanggungjawab, ownership kita untuk melibatkan diri kita dengan kerja-kerja menegakkan Islam dan menjaga kedaulatan Islam. Barulah kita semua akan rasa kemanisan iman. Kemanisan iman yang kita dambakan, yang membawa kita kepada hasil dan buah yang cantik. Kalau ni sebuah pokok dia, buah tu comel, ranum comel, segar, tak sabar nak kecap makan. Maka nisbah pada orang, berenah segala apa yang diusahakan itu, perbuatan, ungkapan, tindakannya, sehingga membawa kepada redha Allah ke atas diri dia. Dia buat semua perkara yang bermanfaat. Sehingga Nabi sendiri menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang memberi manfaat kepada manusia lain. Bila kita berpegang teguh dengan agama, menjaga kedaulatan Islam, secara tidak langsung dia akan memberi kebaikan kepada umum. Kebaikan menyeluruh kepada sesiapa sahaja yang hidup dalam situasi di kalangan orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah. Maka sebab itulah di sana adanya iringan pertolongan Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu tolong, bantu agama Allah, Allah akan bantu dan menolong kamu. Ini kata putus jaminan Allah kepada kita. Bila kita bantu, berusaha memajukan dan menjayakan, mendaulatkan agama Allah, Allah Ta'ala kata, jangan bimbang, aku di belakang kamu wahai orang-orang yang beriman. Macam ke kita nak jumpa seseorang yang dilihat sebagai gangster. Lepas tu geng Abang Sado kata, no worry, jangan bimbang, kami belakang kamu. Oh, sedap dah rasa dah. Abang Sado dia belakang. Tapi Sado jangan Sado luar je, Sado dah sekali hatilah iman tu. Tak, kalau Sado luar saja, ajak dia Palestin balik awal, tak bogi. Ni Sado dipanggil Sasa Bodoh nama dia. Tak. Yang kita nak ialah Sado iman, Sado tubuh badan. Maka dalam keadaan itu kita nak menghadap Samsin pun waktu itu apa? Tak bimbang. Maka samalah Allah Subhanahu wa taala lebih pada Sado lagi. Bila kita berjuang menegakkan dan mendaulatkan Islam berhadapan musuh besar mana, volumenya, bilangan mereka sekalipun, jangan bimbang. Sebab apa? Allah letak satu jaminan, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jangan kamu takut. Allah, jika kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu dan Allah kukuhkan tapak kamu. Allah tetapkan pendirian kamu. Dan ayat lain juga menyebut, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan jika kamu membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kamu. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Banyak ayat-ayat Allah yang memberi jaminan kepada kita untuk melaksanakan gerak kerja tersebut. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Dan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Allah Taala itu maha besar kekuatannya dan maha besar pula, maha berat pula balasan azab siksanya. Allah Taala memberi satu jaminan lagi pada hujung ayat 84 ini, bahawa apabila kita bersama dalam urusan agama Allah, berani menyatakan kebenaran, dan kita tidak keluk-kelek macam hak sedia ada hari ini kita tengok,
maka Allah Ta'ala kata jaminan orang yang berpegang pada prinsip kebenaran, Allah bersama dengan mereka dengan besarnya kekuatan Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama Allah memberi ancaman, maha beratnya, amat besarlah beratnya pula balasan azab seksanya kepada siapa? Kepada mereka yang berpaling daripada melaksanakan tanggungjawab ini. Ini sudah banyak diceritakan Allah dalam Quran. Macam kaum Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel. Bani Israel di satu masa mereka di bawah pemerintahan Fir'aun, begitu zalim gerak kerja pemerintah Fir'aun sehingga menindas Bani Israel pada waktu itu. Lalu Bani Israel berdoa memohon pertolongan agar Allah mengurniakan mereka seorang pemimpin yang boleh membela nasib mereka. Lalu Allah bangkitkan daripada kalangan mereka Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berjuang sehingga berjaya menyebabkan Fir'aun terasa tidak selesa dan terancam dengan usaha perjuangan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu berlakunya kepungan dan memburu Nabi Musa bersama Bani Israel, dan kepungan yang begitu dahsyat menyebabkan pada waktu itu seolah-olah di kalangan orang yang lemah iman merasa putus asa, tak ada jalan keluar, gelak gambang. Kanan tentera Fir'aun, kiri tentera Fir'aun, belakang tentera Fir'aun, depan pula terbentang laut yang luas, laut merah. Macam mana nak merentasi ini? Cemas mereka. Lalu Allah memberi pertolongan. Wala yansurannallahu man yansur. Ni antara bentuk Allah beri pertolongan. Allah perintahkan Nabi Musa mengambil tongkatnya, dipukulnya pada laut sehingga laut terbelah kepada 12 laluan. Tak disangka-sangka oleh akal dan logik akal manusia pada waktu itu. Tetapi itu realiti. Allah ceritakan dalam Quran, ianya berlaku. Maka berlakunya pertolongan Allah. Maka setelah merentasi laluan tersebut, Fir'aun menuruti bersama memburu Nabi Musa. Selepas Bani Israel melepasi laluan tersebut bersama Nabi Musa, Allah perintah laut cantung semula, menyebabkan Fir'aun dan tenteranya tenggelam dan binasa dalam laut. Bani Israel nampak, yang ikut Nabi Musa pada waktu itu, mereka nampak kebesaran dan keagungan Allah. Lalu di saat mereka yakin dengan haqqul yakin wa ainul yakin, keimanan mereka, lalu Allah lekakan mereka bila mereka mengecapi kehidupan, keselamatan, kesejahteraan, leka dengan nikmat Allah Ta'ala pula. Bila leka dengan nikmat Allah, Allah uji mereka dengan kedatangan Jabari nak serang bumi Palestin. Setelah mereka berjaya melepasi Fir'aun, mereka duduk di bumi Palestin, Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah uji dengan kedatangan tentera Jabari untuk menyerang mereka. Lalu Nabi Musa ajak Bani Israel yang bersama berjuang Nabi Musa lawan Fir'aun sebelum tu, mereka jawab apa? Ya Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhanmu, kami tak mau ikut kamu, kami sudah selesa dengan nikmat yang kami ada. Hati sudah kecut, hati tidak lagi yakin akan pertolongan Allah. Bila dah dapat kemenangan, keselesaan, ralik dengan apa? Kehidupan duniawi. Hak gila projek boleh projek, hanyut dengan projek. Hak gila dengan banner mahligai, hanyut dengan banner mahligai. Hak hanyut dengan ternakan, mengumpulkan banyak-banyak ternakan. Hak hanyut dengan tanah bereka-eka, kebun-kebun tanaman, hanyut dengan ladang-ladangnya. Ajak berjihad, tak boleh pergi sekarang. Dia kata apa? Wahai Musa, pergilah kamu. Boleh jawab gitu kepada Nabi Musa. Akhir sekali Nabi Musa sedih dengan jawapan yang mereka nyatakan itu, sehingga Allah sebut hakikat itu dalam surah As-Saff. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ya qaumi lima tu'zunani, wahai kaumku, kenapa kamu menganiaya aku, sedangkan kamu tahu
aku ini Rasul Allah yang diutuskan kepada kamu. Benarnya seruanku ini ajak berjihad. Tapi kamu menjawab dengan jawapan yang mendukacitakan. Pergilah kamu wahai Musa dengan Tuhanmu, kami tak nak ikut kamu. Lalu situasi Bani Israel pada waktu itu sudah menolak nikmat Allah Ta'ala. Falamma zaghu, lalu mereka berpaling daripada seruan jihad tadi, daripada hidayah Allah Ta'ala tadi. Azaghallahu qulubahum, Allah palingkan hati mereka. Allah palingkan hati mereka daripada apa? Nampak kebenaran. Maknanya bila dia buat sesuatu perkara tu, dia rasa betul semua. Macam ada hari ni lah, bila orang hina Nabi, kita guna pakai konsep rahmatan lil alamin. Dia rasa dia betul. Bila ada orang yang bila ada atas nama hak asasi manusia, pokok pondang, pokok gay ni desak nak dapat hak-hak mereka, atas nama rahmatan lil alamin kita beri toleransi kepada mereka. Hak ni lah, hak gini-gini lah. Azaghallah, Allah palingkan hati. Wal iyazu billah, minta jauh daripada kita termasuk golongan tersebut. Sehingga huru-hara berlaku keadaan hari ini. Pening kepala. Sampai ke istilah kafir harbi, kafir zimmi pun diusik habis, langsung pening bercelaru. Dah, bila dah ada tahap warga negara, tidak ada lagi istilah kafir zimmi, kafir harbi, kafir apa. Pandai dimanipulasikan. Habis. Begitu juga dengan perkara LGBT ni, bila puak-puak ni buat operasi di tempat persendirian, tidak ada lagi operasi untuk ketuk rumah masing-masing. Berbahagialah puak-puak ni. Kawan saya doktor, dia beritahu apa, statistik hari ni menyatakan HIV, pesakit HIV hari ni, majoriti statistik melaporkan ialah daripada puak-puak LGBT. Seks songsang. Maka sesiapa yang banyak duduk hospital tengok perkembangan semasa, terutama kawan-kawan di kalangan doktor-doktor di hospital klinik ni, dia tahu perkembangan dan dia merawat, bertemu dengan pesakit-pesakit tadi. Bila dia cek-cek, semua terlibat dengan gejala penyakit LGBT, hubungan sejenis dan sebagainya. Sedangkan mereka namanya Muslim, namanya orang Islam. Tapi sebab apa? Ada orang payung, ada orang beri laluan, ada orang beri nafas baru kepada mereka. Tentang Malaysia baru beri nafas baru pada LGBT. Bongok pokok ni. Tak malah kasar sikit saya beri malam. Ya Padang ngasih. Tak lalu sangat. Penghancur agama, penghancur bangsa, penghancur negara. Haram untuk bersama dengan mereka. Ini satu perkara yang amat mendukacitakan. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Allah akan timpakan kecelakaan yang besar. Macam Bani Israel tadi apa berlaku? Bila dia tolak usaha untuk berjuang pada agama Allah, Allah sesatkan mereka di padang pasir yang luas dalam tempoh 40 tahun. Tak jumpa jalan keluar. Allah hinakan mereka. Kebun-kebun yang mereka sayang habis hancur. Rumah-rumah mahligai yang mereka bina habis hancur. Mereka duduk di padang pasir jadi orang nomad, jadi orang padang pasir, badui padang pasir. Maka tak mustahil Allah boleh timpakan sesuatu yang sama kepada kita jika kita tidak mainkan peranan untuk jaga agama dan membersihkan segala bentuk kemungkaran yang berlaku pada agama. Ini tujuan kita baca ayat ni, supaya kita sedar, supaya kita berperanan dan mengambil perjalanan tanggungjawab kita masing-masing di atas ungkapan janji yang kita ungkapkan di hadapan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Ini aku janji kita dengan Allah yang mesti kita lunaskan. Di mana saja kita berada, di zaman mana sekalipun, di waktu mana sekalipun, kita bertanggungjawab melunaskan janji ini secara kita beriman terhadap apa yang Allah dan Rasul perintahkan ke atas kita semua. Isyak dah kita ni. Oh, kita dah naik seh boleh saya aja malam ni. Marah sungguh malam ni. Tak. Kena pula jumpa molek tuanya, molek lalu mana rasa. Wisiku lalu rasa. Tak mana ni.
Dan insya-Allah kita akan sambunglah pada ayat 85 pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Saya takut dia panjang pula ni. Kan ada 80 ceruk kan tak habis malam ni. Wallahu alam. Kita akan sambung lagi pada ayat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Minta maaf dan saya malam ni mudah-mudahan kita hadam betul-betul dan faham akan makna ayat ini, dan insya-Allah ia akan memberi pedoman kepada kehidupan kita insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.